Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa rutin kita setiap pagi, kita akan memulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Al-Ma'idah
juzuk yang ke-6 muka surat 108 ayat 6 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفه إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku
suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa,
Manisnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pagi-pagi ini insya-Allah dengan kita menghayati membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Nur Azah Azzaddin, Puan Syazi Azi, Puan Sal Syahmi Nazmi, Hafmun Mun, Puan Nur Izzah, Puan Nur Azila, Puan Dila FD, Puan Nur Lela Nasiruddin, Puan Nur Fasihah, Puan Fatimah Ahmad, Puan Azlina binti Abu Bakar, Puan Midal Sabari, Puan Nije Jaja dan semua yang lain yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita nikmat hidup dalam Islam, dalam iman dan juga nikmat husnul khatimah. Antara doa yang selalu yang patut kita kerapkan baca sahabat-sahabat sekalian ialah memohon kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid. Maksudnya ialah tuan-puan kena perlahankan volume Ustazah. Nak betulkan suara dulu. Maksudnya ialah Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon daripadamu kecintaanmu. Wa hubba may yuhibbuk, dan juga kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Terbayang dekat kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ulama, para sahabat. Wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik, dan juga amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada kecintaanmu. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada nikmat air sejuk.
Ya, ketika mana panas, nak sangat air, haus, ya bila dapat air sejuk, Masya Allah, subhanallah, nikmat yang sangat hebat. Tapi bila kita sebut tentang kecintaan kepada Allah, cinta Allah lebih nikmat daripada segala yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita semua ya yang bersama pada pagi ini, Allah kurniakan nikmat cintanya, iaitu dia mencintai kita dan kita mencintai dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih ya bantu share, tag kawan-kawan, anak beranak kita. Ya, mudah-mudahan pada pagi Sabtu ini kita dapat bersama-sama istiqamah berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Silakan sahabat-sahabat ya, muka surat 227. Kita menyambung kembali pada surah Hud ayat 50 hingga 60. Ya, Ustazah akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu dan huraikan, kemudian baca lagi ayat dan huraikan. Kerana ayat ini panjang, ya, kita ada 10 ayat ya pada surah Hud yang kita nak sama-sama tadabbur, dan ini adalah sambungan daripada ya tadabbur kita semalam, di mana tajuk yang Ustazah letak adalah tenang dalam berserah. Ya, tenang dalam tawakal. Nah, mari sama-sama kita tengok ayat ke-50 sehingga ayat yang sehingga ayat Allahumma salli ala Muhammad, sehingga ayat 53 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu ni hanyalah mengada-adakan saja. Wahai kaumku, aku tidak minta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah daripada Allah yang menciptakan aku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kamu kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum 'Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kemudian, ya, nanti kita tengok sikit lagi yang bawah tu. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah gambaran bagaimana tawakal yang ada pada Nabi Hud alaihi salam dalam menyampaikan dakwah kepada Allah.
Bila kita sebut tentang tawakal, sahabat-sahabat sekalian, dia melibatkan banyak perkara dan banyak urusan. Sebab itu Masya Allah, Subhanallah, Ibnul Qayyim mengatakan tuan-puan sekalian bahawa tawakal itu adalah separuh daripada agama. Ini kita nak memberikan gambaran bahawa soal berserah kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah dari segi jiwa raga kita tuan-puan sekalian, itu adalah urusan yang besar. Kata Ibnul Qayyim, tawakal adalah separuh daripada agama. Adapun separuh lagi adalah al-inabah. Ya, al-inabah maknanya apa dia? Kembali kepada Allah, ketaatan kepada Allah, pasrah kepada Allah dalam bentuk memohon taubat, istighfar daripada Allah Azza wa Jalla. Pada kata-kata hikmah yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Ibnul Qayyim menyatakan, tawakal itu ibarat sebuah kenderaan dalam sebuah perjalanan. Ya, satu kata-kata hikmah yang sangat indah. Tawakal, menyerah diri kepada Allah, serah urusan kepada Allah. Ia adalah ibarat sebuah kenderaan dalam sebuah perjalanan. Ya, bila sebut kenderaan, kata Ibnul Qayyim, bila kamu turun saja daripada kenderaan tersebut, sekejap ya, saya tengok catatan Ustazah. Ya. Tawakal adalah kenderaan bagi orang yang dalam perjalanan ataupun kaki bagi orang yang sedang melangkah. Apabila kalian meninggalkan kenderaan tersebut ataupun kalian tidak ada kaki, maka kalian telah meninggalkan perjalanan. Kalian tidak boleh untuk meneruskan perjalanan. Ya, kita ada kenderaan, kita naik. Kenderaan tu namanya kenderaan tawakal, maka kita akan dapat terus menuju kepada tujuan. Tapi bila kita tinggalkan tawakal, ibarat kita turun daripada kenderaan kita. Ibarat kita tak ada kaki tuan-puan. Maknanya apa? Perjalanan kita terhenti. Bila perjalanan kita terhenti, jangan cakap pasal tujuan. Kita takkan sampai kepada tujuan. Demikianlah hebatnya kenderaan tawakal. Masya Allah, subhanallah. Ya, cantiknya yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Ya, terhadap yang kata Ibnul Qayyim yang kata tawakal itu adalah sebahagian daripada agama, sebahagian lagi al-inabah. Ibnu Kathir yang mengatakan tawakal itu adalah ibarat sebuah kenderaan, kamu turun daripada kenderaan, perjalanan kamu terputus, kamu tidak pernah sampai kepada tujuan. Fikirkan sahabat-sahabat sekalian yang kata-kata Ibnu Kathir yang mengatakan tawakal adalah ibarat sebuah kenderaan tadi. Masya Allah, subhanallah. Tidak boleh kita biarkan. Tak boleh kita tinggalkan. Kena semak selalu tentang penyerahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tengok macam mana banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW yang berkait dengan urusan tawakal. Kita nak tidur malam. Ya, apa yang kita sebut kepada Allah. Aslamtu wa wajjahtu wajhi ilaik. Aslamtu nafsi ilaik. Ya, wa fawwadtu amri ilaik. Ini adalah semua perkataan-perkataan lafaz-lafaz doa yang menggambarkan penyerahan diri total, ya, submission kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tengok balik kepada ya surah Hud tadi ayat 50 hingga 60 yang Ustazah bacakan. Jadi kisah yang dibawa kepada kita ini adalah kisah tawakalnya Nabi Hud alaihissalam yang berdepan dengan kaum Ad. Ya, dan kita jangan lupa tuan-puan sekalian, demikian juga Nabi Nuh alaihissalam. Inni da'autu qaumi layla wa nahara. Sesungguhnya aku ni ya Allah mengajak kaumku malam dan siang. Ya, malam aku mengajak, siang juga aku mengajak. Tapi yang beriman, yang menyahut seruan aku, yang terima dakwah aku ni sikit sangat. Ya, sampai 900 tahun tuan-puan sekalian. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam lebih kurang. Inni da'autu qaumi layla wa nahara. Aku ni ya Allah sentiasalah mengajak kaumku malam dan siang. Tapi yang menerima dakwah ratusan tahun ni boleh kira dengan jari tuan-puan sekalian. Ya, tak sampai pun 100 orang. Sikit sangat. Nak dibandingkan dengan ratusan tahun mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi subhanallah, tawakal kepada Allah menghilangkan penyakit yang namanya kecewa. Ia menghilangkan penyakit yang namanya sedih dan duka cita. Menghilangkan penyakit yang namanya kebimbangan, keluh kesah dan gelisah. Demikian Nabi Hud alaihissalam tuan-puan sekalian.
Ya, mengajak dengan begitu baik kepada kaum Ad. Ya, mengajak tuan-puan kepada kebaikan, kepada keselamatan. Apa yang diajak kepada kaumnya? Yang pertama adalah ya qaum ya'budullah, sembahlah Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sembahlah Allah. Kemudian apa lagi yang diajak? Ya, oleh Nabi Hud kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ya, kamu beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Ya, dua jalan ini bila kamu buat. Ya, tiga, termasuk yang pertama tadi, a'budullah. Tiga perkara ni kamu buat, wahai kaumku. Kamu ubudiyah kepada Allah, tidak kamu syirikkan Allah. Kamu beristighfar kepada Allah dan kamu bertaubat kepada Allah, maka percayalah, yakinlah, tawakallah kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Apa yang Allah akan berikan kepada kamu? Allah akan berikan kepada kamu hujan yang sangat deras sebagai simbolik kepada rezeki yang melimpah ruah. Tuan-puan sekalian, ya, tengok ini jalan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ya, disebut daripada lisan Nabi Hud alaihi salam. Ya, apa yang kamu nak kena buat? Yang kamu nak kena buat untuk semua urusan yang kamu risaukan, kamu bimbangkan, risau pasal rezeki, risau pasal anak, ya, risau tentang kehidupan, esok nak makan apa, esok ada belanja ke tak ada belanja, ya, ada duit ke tak ada duit. Macam-macam yang kita risaukan. Ini adalah urusan kehidupan. Tapi tengok bagaimana jalan yang diberikan dalam Islam adalah kamu bertawakal kepada Allah setelah kamu berusaha. Dalam usaha dan ikhtiar tu tuan-puan sekalian, jangan lupa bahawa di antara usaha kita, ikhtiar kita adalah untuk menjernihkan, memurnikan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya meletakkan usaha sebatas cari cangkul, bekerja. Ya, cari kerja, cari duit, ya, buat projek tu, buat projek ni, gunakan tulang 4 kerat. Tapi kita terlupa bahawa di antara perkara yang melengkapkan tawakal kita, ikhtiar kita ialah kita menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang melengkapkannya adalah kita beristighfar kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Bukan janji ustazah, bukan janji Nabi Hud alaihi salam, tapi ini adalah janji Allah. Apabila itu kita lakukan, maka yang berlaku adalah ya Allah Azza wa Jalla menurunkan yursilis samaa alaikum midrara. Ya Allah utuskan, Allah turunkan air daripada langit sebagai simbolik kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada tanaman, tanaman akan tumbuh. Tanah yang kering akan subur. Ada saliran air. Masya Allah, kalau kita belajar tentang tamadun tuan-puan sekalian, ya, ustazah guru ya mengajar subjek tamadun ya dekat universiti. Kalau kita belajar tentang tamadun, subhanallah, Allah menunjukkan kepada kita ya bila nak membangunnya, nak membangunnya sebuah tamadun. Tamadun ni maknanya apa dia? Pencapaian, kegemilangan, kejayaan sesebuah kaum, sesebuah bangsa. Ya, bila sebut tentang tamadun, antara ciri yang paling penting tak boleh tidak apa dia? Mesti ada air. Mesti ada saliran air. Ya, mesti ada saliran air. Kalau kita tengok tamadun-tamadun awal tuan-puan sekalian, bermulanya di mana? Di mana tempat yang ada lembah, yang ada air, ada saliran air. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan daripada air semua benda hidup. Kami jadikan daripada air, kehidupan itu akan berlaku. Kehidupan itu akan subur. Kehidupan itu akan makmur. Masya Allah, ini simbolik yang Allah sebut. Bila sebut tentang rezeki, peradaban, kegemilangan, kejayaan, ya, ketamadunan, ia berkait dengan soal air, sahabat-sahabat sekalian. Dan Allah menyatakan, ya, kamu beristighfar kepada Allah, kamu bertaubat kepada Allah, kamu sempurnakan sebaik-baik ubudiyah kepada Allah, jangan syirikkan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah utuskan, Allah kirimkan kepada kamu air hujan. Ya, yang lebat. Lebat di sini bukan lebat yang memudaratkan, tapi lebat yang menunjukkan kemakmuran, kejayaan, keberuntungan, kemakmuran tuan-puan sekalian.
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan berikan kepada kamu kekuatan demi kekuatan, kehebatan demi kehebatan. Masya Allah, subhanallah. Ia bermula daripada saliran-saliran air, daripada lembah-lembah. Manusia memulakan sebuah kehidupan. Daripada situ, tuan puan sekalian, bermulanya sebuah ketamadunan. Allah berikan kekuatan ekonomi, Allah berikan kekuatan ya segala cara nak mencari jalan kehidupan, kekuatan dalam bidang pengangkutan, kekuatan dalam bidang politik, kekuatan dalam bidang sosial. Bermula daripada mana? Itu nikmat Allah bagi air kepada kamu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, dan kami jadikan daripada air ini semua benda hidup. Subhanallah, tawakal kepada Allah tuan puan sekalian. Dan dalam dakwah Nabi Hud alaihi salam benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah. Sama juga dengan Nabi Nuh alaihi salam dan para anbiya yang lain. Apatah lagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran ayat 159. Apabila kamu telah tekad kepada satu perkara, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahlah urusan itu pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Azam kamu, tekad kamu dan tawakal kamu memasukkan kamu dalam golongan yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tuan puan, kalau ada masalah samalah ustazah juga kan ada masalah. Kalau ada masalah dalam hidup tuan puan, ustazah nak minta tuan puan kita semua hafazkan surah Al-Mulk ayat 29. Bila dengar surah Al-Mulk tadi, rasa macam banyaklah pula kan. Ayat 29 tuan puan. Sebut selalu. Kita ni nak kena banyak monolog dengan diri kita. Bercakap dengan diri kita, bercakap dengan hati kita supaya tak susah hati, tak gelisah. Jadi kita sebut pada diri kita apa dia? Ayat daripada surah Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Pendek je. Ustazah ulang lagi sekali biar sahabat-sahabat tuan puan dengar dapat terus. Dapat ingat terus insya-Allah. Qul huwar rahman. Cuba sebut kat rumah masing-masing. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ayat dia tak panjang tuan puan sekalian, hafazkan. Selalu sebut pada diri kita. Qul, katakanlah, ayat ni sebut pada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad. Kita mengambil iktibar daripada ayat ini, kita kata kat diri kita, katakanlah wahai hatiku, katakanlah wahai Nur Hafizah, katakanlah wahai, sebut nama masing-masing. Huwar Rahman, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha pemurah. Amanna bihi, kami beriman dengannya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami berserah diri. Kepadanya lah kami bergantung. Kami memohon. Tuan puan sekalian, tadi kita sebut bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah, Allah datangkan rezeki kepada dia. Orang yang beristighfar kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah, Allah datangkan rezeki. Walaupun asalnya kita melihat, kalau bab rezeki ni kita kena buat benda lain. Tapi benar sahabat-sahabat sekalian, selain daripada usaha yang kita lakukan, ini adalah usaha fundamental, perkara asas yang kita kena buat. Dalam ayat yang lain, kalau kita tengok pada surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupkan. Ustazah ada catat kat sini tuan puan sekalian. Pertama, apa di antara kebaikan tawakal? Kita tengok pada apa yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam. Pertama, tawakal memberikan ketenangan jiwa.
Mana mungkin seseorang dapat melaksanakan tugas dakwah tuan-puan bertahun-tahun. Nabi Nuh sampai 900 tahun tanpa hati yang tenang. Tak mungkin boleh buat. Kita tuan-puan, ya, kalau hati tak tenang, nak dakwah pada anak-anak, nak ajak anak-anak, nak nasihat anak-anak pagi petang siang malam pun kita rasa geram. Ya, kita rasa tak kuat, kita rasa kecewa, ya, kita rasa malas. Kadang-kadang, ya, padahal itu darah daging kita. Bukan nak bertemu dengan kaum yang degil. Bukan kaum yang degil, dahlah kaum tu degil. Bukannya anak kita, bukannya sepupu sepapat kita. Kaum, ya, selama 900 tahun macam-macam lah, ya, yang lahir daripada kaum tersebut. Ini kan kita yang darah daging kita pun tuan-puan sekalian, maknanya bila sebut darah daging, sayang pun ada, kasih ada, cinta ada. Kita pun maknanya sentiasa hidup dalam keadaan saling bantu-membantu. Hari ini dia perlukan kita, esok kita perlukan anak kita. Itu adalah sunnatullah. Tapi dalam keadaan ada kasih sayang pun, darah daging pun, ya, tapi bila nak mengajak pada kebaikan, nak mencegah kemungkaran, pernah tak datang pada hati kita rasa macam, biar je lah anak tu, biar je lah dia, dah tak kuasa dah nak cakap apa-apa. Berapa lama kita buat? Anak kita baru umur 17 tahun. Anak kita baru umur 15 tahun. Maknanya dakwah kita pada anak kita, pendidikan yang kita beri pada anak kita belum sampai 100 tahun pun. Belum sampai 20 tahun pun. Tapi pernah tak kita rasa macam, biarlah dia. Malas nak fikir pasal dia. Kita dakwahkan isteri kita, kita didik isteri kita ataupun seorang isteri, dia nak tarbiyah suami dia, nak didik suami dia, nak mengajak suami dia pada kebaikan dan nak cegah kemungkaran. Padahal tidur sekali tu. Ya, padahal dulu bercinta, ya, bercinta sakan, ya, bercinta habis-habisan. Tapi bila sebut tentang amanah dakwah, nak mengajak pada kebaikan, nak mencegah kemungkaran, kita baru buat beberapa hari pun tuan-puan sekalian, dah rasa frust dah. Dah rasa kecewa dah. Ya, rasa gelisah. Berapa banyak yang bertanya, macam mana ni ustazah, macam mana ni ustaz? Ya, tension lah, geram lah, apalah. Sebab itu bila kita sebut tentang tawakal, Allah berikan ketenangan. Sehingga tugas dakwah, amanah, tanggungjawab tu kita boleh buat dalam masa tempoh yang panjang, tempoh yang lama, tanpa rasa kecewa, keluh kesah, sedih dan sebagainya. Ini yang berlaku pada para nabi, tuan-puan sekalian. Nabi Ibrahim sampai tahap, ya, raja apa ni yang diseru kepada agama Allah, yang diseru mentauhidkan Allah, jahat tak jahat sampai campak dalam api. Sampai sediakan api yang marak tuan-puan sekalian, ya, dan kemudian mengatakan Nabi Ibrahim, tu kita campak dalam tu. Bayangkan. Ya, ini bukan sebut tentang sakit hati, kecewa lagi dah. Penuh dengan maknanya apa, sampai berdepan dengan ancaman, ancaman bunuh, ancaman mati. Macam tu sekali tahap dakwah tu nak dibawa tuan-puan sekalian. Ini bukan cerita kita ngajak anak beranak kita, ya, suami isteri kita nasihat sikit-sikit, lepas tu kita pun frust. Tak, ini dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, risalah dakwah. Kalau tidak ada tawakal tuan-puan sekalian, tidak dapat untuk tenang dalam dakwah, tak dapat nak tenang. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Apa yang Nabi Ibrahim sebut? Nabi Ibrahim sebut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik, ya, tempat kita bergantung. Sebaik-baik yang menjaga, sebaik-baik yang memelihara. Lalu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, api yang panas jadi sejuk. Tawakal pada Allah. Ya, kerana Allah Maha berkuasa. Kerana Allah Maha hebat. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Ni Ustaz sempat, ya, semalam tengok sikit, ya, kitab dan sempat tulis. Kenapa kita ni tidak boleh membulatkan tawakal kita kepada Allah? Kenapa kita tak boleh serah betul-betul kepada Allah? Ustazah buat satu analogi, ya, tuan-puan sekalian. Kalau kita tak dapat nak membayangkan macam mana, ya, tawakal serah-serah betul-betul ni. Analoginya tuan-puan sekalian adalah seperti orang yang berenang masuk dalam air kolam, dalam air laut contohnya, dalam air sungai, kemudian dia apungkan diri dia dalam keadaan dia terlentang. Siapa yang pandai buat ni? Ya, saya tanya soalan. Puan Hafizah Sajuni, boleh tak apa ni nak terapung kat laut?
Kalau laut tu besar sangat tak apalah, ambil kat kolam ni, kolam renang. Nak terapung. Ini satu analogi tuan puan sekalian sebab benda ni dekat dengan kita. Ya, ustazah pun pernah juga cuba-cuba nak terapung. Tengok anak kita tu tuan puan sekalian, tak kira berat mana pun tapi dia boleh terapung. Ustazah cuba belajar untuk apungkan diri di atas air. Ya. Anak kata, Umi angkat kaki tu, jangan letak kaki tu dekat apa, dekat simen kolam tu. Ya, ustazah kan tinggi kan, ya, jadi boleh letak kaki tu dekat simen kolam. Anak kata, angkat Umi, angkat. Angkat sebelah lagi tak terangkat. Ya, anak kata, boleh Umi kena percaya, Umi kena yakin boleh. Umi angkat sekarang dua-dua kaki. Tak boleh, Umi takut terbalik. Takut kepala Umi pula yang bertukar, masuk ke dalam air, kaki pula naik ke atas. Ini ustazah punya latihan untuk apungkan diri. Ya, anak kata, boleh Umi, kena percaya, kena yakin. Lepaskan diri Umi, tenangkan diri Umi, macam umpama kita tidur atas tilam, jangan buat apa-apa. Nanti Umi akan betul-betul terapung. Masya Allah, subhanallah. Berhari-hari tuan puan sekalian, nak boleh latihan mengapungkan diri. Kita rasa tak percaya. Kita rasa tak mungkin tubuh badan kita yang berat ni, buat macam tu, tak tenggelam, tak jatuh, tak terbalik. Ia boleh stabil ke kepala dengan kaki kita. Kepala beratnya setara mana, kaki pula ringan nak banding dengan kepala. Sebab kita tak yakin. Tak yakin tuan puan. Tapi anak kata Umi kena buat. Bila Umi buat, baru Umi boleh yakin. Baru Umi tahu bahawa benda tu boleh berlaku demikian. Nampak tuan puan? Ini analogi yang ustazah bawa. Punyalah susah. Itu baru dalam kolam. Nak suruh terapung kat laut, lagilah ustazah takkan buat. Kita selagi mana tak cuba, kita tak boleh yakin. Maknanya nak mendatangkan keyakinan ni bukan benda yang senang. Mungkin kena dibantu, ulas secara saintifik macam mana boleh tak tenggelam, macam mana orang boleh terapung. Kena cakap tentang tentang kepadatan air macam mana. Mungkin kena terang secara saintifik, baru masuk dalam kepala ustazah, baru ustazah yakin boleh terapung. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tidak ada bandingan dengan apa pun. Ustazah memberikan apa-apa jua bentuk analogi hanya untuk memberikan kita senang faham. Maknanya apa tuan puan sekalian? Kenapa kita susah untuk membulatkan penyerahan diri kita kepada Allah? Pertama, kerana kita berbelah bagi. Kerana hati kita berbelah bagi. Ya, perkataan lain kita boleh kata tak yakin lah. Tak yakin ni maknanya apa? Berbelah bagi. Macam tadi duduk dekat dalam kolam tadi. Boleh ke tak boleh ni dik? Betul ke Umi boleh terapung ni? Macam mana kalau nanti kepala Umi terbalik, kaki pula naik ke atas? Maknanya apa? Keadaan hati kita berbelah bagi. Orang selalu buat gambar hati macam love kan ya. Jadi cuba bayanglah. Katalah ini hati kita ni, dia berbelah bagi. Berbelah bagi apa dia? Separuh dunia, separuh akhirat. Separuh ada ruang makhluk, separuh ada ruang untuk Allah. Hati dia berbelah bagi. Orang yang hatinya berbelah bagi tuan puan sekalian, tidak akan dapat membulatkan tawakalnya kepada Allah. Sebab itu bila kita melihat tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, ya, kita akan pergi kepada ayat tuan puan sekalian nak menunjukkan bahawa tak ada berbelah bagi. Tak ada dunia dalam hati Nabi Hud alaihissalam. Sebab tu Nabi Hud kata apa? Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tak minta apa pun daripada kamu. Aku tak ada minta makanan, tak ada minta duit, tak ada minta penghargaan, tak ada minta pujian, tak ada minta pangkat. Aku tidak mengharap sebarang imbalan daripada dakwah yang aku sampaikan kepada kamu. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Sesungguhnya yang membalas hanyalah Allah yang menciptakan aku. Subhanallah tuan puan sekalian. Dalam urusan hidup sangat mencabar bab tawakal ni. Sangat mencabar. Orang perlukan sokongan, contoh, kita ambil ahli politik ke apa ke, yang memerlukan sokongan, nak mengundi jawatan kuasa masjid ke, contoh kuasa kampung ke, nak memerlukan sokongan tuan puan sekalian.
Kita tengok ketika mana dalam hati manusia itu ada apa? Ada kerakusan terhadap jawatan, kerakusan terhadap pengaruh, kerakusan terhadap kuasa, kita akan tengok bagaimana tawakal juga habis hancur. Sebab itu kita akan berjumpa dengan ahli politik tuan-puan sekalian yang boleh bayar orang lain untuk meraih sokongan. Yang boleh buat macam-macam penyalahgunaan kuasa. Sebab apa? Sebab kecintaan terhadap kuasa, pengaruh dan sokongan. Sungguh tuan-puan. Padahal jalan yang patut dia lakukan apa dia? Melaksanakan amanah dengan baik. Melaksanakan tanggungjawab dengan baik kerana Allah. Ubudiyah kepada Allah sungguh-sungguh. Ia beristighfar kepada Allah. Mungkin terlalu banyak dosa juga yang kita lakukan dalam menjalankan amanah. Bertaubat kepada Allah, jiwa inabah kepada Allah. Urusan jawatan kita, urusan kuasa kita serah pada Allah. Sebab apa? Hati kita tidak berbelah bagi. Dalam hati kita ni betul-betul kita mohon pada Allah agar yang kita harapkan adalah pandangan Allah. Allah yang tahu untuk meletakkan, Allah yang maha bijaksana tahu nak meletakkan kita ke atas ke, kita ke bawah ke, semuanya khair, semuanya ada kebaikan. Mungkin di atas kita akan jatuh. Mungkin di bawah kita lebih sedar diri. Semuanya tuan-puan sekalian dalam ilmu Allah. Sebab itu perkara yang dijelaskan dalam kisah Nabi Hud ni apa dia? Aku tidak ada berbelah bagi nak minta itu, minta ini ke daripada kamu, tak ada. Hati ni kena bulat tuan-puan sekalian, apa dia? Mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Bila ada saja pergantungan, keinginan, keduniaan yang marak, yang mekar dalam hati kita, kebergantungan kita dengan Allah akan terjejas. Ini sebab kenapa kita tidak boleh ataupun sukar sangat untuk membulatkan tawakal kita pada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan kehidupan. Ya, itu yang Ustazah sempat tulis dulu ya, satu perkara. Jadi tengok pada Nabi Hud sebagai contoh bagaimana untuk tawakal kepada Allah. Di tengah-tengah tuan-puan sekalian kaumnya ya buat macam-macam untuk menyakitkan Nabi Hud. Sehingga sampai kepada ayat yang Nabi Hud sebut begini tuan-puan sekalian ya. Iaitu ayat 54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'. Qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Sampai kepada ayat sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku. Jangan kamu tunda-tunda lagi. Masya Allah, beraninya Nabi Hud AS. Berdepan dengan kaum yang ganas, berdepan dengan kaum yang degil, ya, yang mensyirikkan Allah, yang mengatakan Nabi Hud gila dan sebagainya. Nabi Hud kata apa? Buat sajalah apa saja tipu daya yang kamu nak buat pada aku, strategi yang kamu nak buat pada aku, apa saja langkah-langkah yang kamu mesyuarat dah, bincang dah, buat solusi dah, nak buat dekat aku, buat saja, jangan tunda. Buat saja, jangan tunda. Masya Allah, subhanallah. Ya, maknanya sampai tahap ini kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang tawakal. Kamu buat saja. Jangan tunda. Jangan tertinggal minit mesyuarat kamu nombor 5 kata nak buat aku macam ni. Jangan tertinggal tindakan kamu nak buat. Ada tu tindakan nombor 10. Ini contohlah Ustazah bagi hurai gitu. Nak bagi tahu apa dia? Bila seseorang itu bertawakal kepada Allah, Allah berikan kekuatan demi kekuatan. Keberanian. Dan kita lihat pada ayat yang selanjutnya. Apa dia tuan-puan sekalian? Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku menyerahkan diriku, pergantunganku, tawakalku kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Masya Allah, subhanallah. Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan kita lihat,
Lafaz tawakal, pengakuan tawakal ini tuan-puan sekalian, kalau kita lihat pada ayat ini, ayat-ayat ini, kita tengok dalam keadaan Nabi Hud telah melakukan tanggungjawabnya, menjalankan amanahnya, berikhtiar untuk berdakwah kepada umatnya, mengajak begitu begini siang malam pagi petang kepada umatnya. Maknanya, jangan cakap tawakal tanpa ikhtiar. Jangan memahami tawakal tanpa usaha. Sekalian para nabi dan rasul telah menunjukkan bagaimana usaha mereka, ya, ikhtiar yang mereka lakukan, amanah yang mereka laksanakan, ya, dalam keadaan hati mereka sentiasa menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jiwa dia bulat kepada Allah. Tak ada berbelah bagi. Tak ada dunia banyak ni, ya, 30%, 70% dunia. Akhirat adalah 30%. Tak ada. Kalau orang macam ni, dia tak dapat kekuatan. Ya, dia tak akan dapat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang sahabat-sahabat ni, kita duduk dalam mana-mana grup, ya, kawan-kawan dan sebagainya. Kita mungkin nampak satu perkara yang kita patut tegur. Tapi ada ramai orang tak berani menyatakan kebenaran untuk tegur, ya, keadaan-keadaan yang berlaku, ya, dalam jamaah, dalam persatuan, ya, dalam hubungan sesama kita dengan kawan-kawan di tempat kerja, dalam organisasi. Tak semua orang berani untuk mencegah, untuk menyatakan benda yang benar. Kerana untuk menyatakan benda yang benar perlu kepada kekuatan. Ya, kenapa orang tak berani nak cakap benda yang benar? Kenapa kita terlalu lemah untuk cakap benda yang benar? Percayalah sahabat-sahabat, yang menghalang keberanian kita untuk bercakap perkara yang benar, untuk tegur sahabat-sahabat kita, ya, untuk tegur apa saja yang berlaku yang kita nampak tidak boleh dibiarkan, ya, takut jadi barah, ya, dalam organisasi, barah dalam masyarakat, yang menghalangnya ialah kerana kita masih ada kepentingan diri. Sebab tu besar hikmah, ya, bila disebut pada ayat yang ke-51, bila kita tengok dalam surah Nuh contohnya, yang menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, kita akan bertemu dengan ayat, kami tak minta apa-apa pun daripada seruan ini. Kami tak minta apa-apa pun imbalan daripada dakwah yang kami bawa, kerana imbalan yang disempurnakan oleh Allah. Besar. Sebab ayat ini menggambarkan bagaimana tidak ada kepentingan diri dalam urusan, ya, kita menyampaikan kebenaran, mengajak kepada jalan Allah. Sebesar mana kepentingan diri yang ada, selemah itulah kita akan jadi. Ya, sebesar mana kepentingan diri yang ada, selemah itulah kita akan jadi. Jadi kadang-kadang, ya, contohlah ni sebagai contoh kan, ada benda kita nak tegur, ya, pada sahabat dalam masyarakat. Memang kalau Ustaz nampak macam kalau Dr. Azhar tu dia berani, ya. Dia tegur je dalam grup ke mana-mana, dia tegur je. Ada benda tak kena, tegur. Dan Ustazah adalah jadi tulang belakang dia. Ya, duduk kat belakang, maknanya selalu sebut, tak apa bang, abang tak ada kepentingan diri apa-apa pun. Ya, kita nak benda benar. Cakap je. Ya, dan kita nampak kekuatan tu. Kekuatan tu apa dia? Semakin tiada kepentingan diri kita terhadap yang lain, semakin kita akan kuat dan gagah. Semakin besar kepentingan diri kita, semakin lemah kita. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, bila sebut tentang tawakal, dia berkait dengan kita kena bersihkan hati daripada banyak kepentingan diri tadi. Jadi akhirnya kita pun bertemulah dengan ayat Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Kita baca pun tenang. Maknanya apa? Ikut kau lah. Nak hiruk pikuk segala macam. Musuh-musuh buat begitu begini. Ya, tipu daya melambat-lambat. Lepas tu nak apa? Nak tolak kita punya dakwah dan sebagainya. Seolah-olah kita kata apa? Ikut kamu lah. Hati kita, ketenangan kita tidak terjejas. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Ya, kita baca ayat tu pun kita rasa ya Allah tenangnya. Buat je lah kerja,
Jangan ada kepentingan diri, banyakkan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sempurnakan ubudiyah kepada Allah, dah segala urusan kita insya-Allah Allah akan selesaikan. Ya, Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Muslimin muslimat, ya, kita bergegas dengan waktu. Ustazah nak mengakhirinya dengan sebuah kisah. Ya, dengan sebuah kisah tuan-puan sekalian, ya, tentang seorang wanita yang turut sama dengan kisah ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW. Ada seorang wanita yang turut sama berangkat, ya, dalam suatu rombongan pasukan kaum muslimin. Dan wanita tu dia ikut sekali. Ya, nanti banyak benda boleh tolong, ya, dalam dalam rombongan tersebut kan. Jadi dia terpaksa meninggalkan 12 ekor kambing dia dengan alat pemintal kain dia, alat pemintal benang, ya. Yang biasanya dia akan pakai alat pemintal tu untuk pintal bulu kambing. Jadi 12 kambing kena tinggal, alat pemintal pun kena tinggal. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya kalau nak pergi ikut rombongan pasukan muslimin ni, mestilah risau kan 12 kambing tu tinggal macam mana. Jadi dibuatlah apa ikhtiar yang patut, lalu dia tinggal, ya, dan dia telah menyatakan, wahai Allah, engkaulah yang menjamin, ya, bagi orang yang berangkat untuk berjihad untuk memelihara apa saja yang menjadi miliknya. Jadi dia pun pergi. Tiba-tiba bila balik tuan-puan sekalian, dia tengok, ya, seekor kambingnya hilang, alat pemintal bulu kambing juga hilang. Lalu dia pun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, tempat aku bertawakal. Ya, wahai Allah, yang aku telah tinggalkan semuanya serah pada engkau. Kerana aku nak menolong agama Allah bersama-sama dengan rombongan kaum muslimin tadi. Ya, aku serah pada engkau. Maka ya Allah, kembalikan semulalah kambing aku. Kembalikan semulalah, ya, alat pemintal bulu kambing tadi. Itu adalah ikhtiarku untuk cari rezeki kehidupan. Aku telah serah pada engkau ya Allah. Lalu dia pun tidur. Maknanya dia balik, dia tidak balik dalam keadaan bila melihat kambing dia hilang, bila melihat alat pemintal dia hilang, dia tak balik dalam keadaan bila melihat kehilangan tersebut langsung suuzan pada Allah. Macam mana ni, suruh tawakal, tapi lepas tu hilang pula. Itu suuzan. Sebaliknya dia terus bertawakal. Bertawakal apa pula? Tawakal pula dalam doa. Ya, dia berdoa pada Allah dan dia tidur dalam keadaan hati dia tenang, hati dia senang. Tawakal itu terus berlaku tuan-puan sekalian. Lalu bila dia bangun tuan-puan sekalian, ya, daripada tidur tiba-tiba dia dapati kambing yang datang pada dia bukan seekor, yang hilang seekor, tiba-tiba yang datang 2 ekor kambing. Dan juga alat pemintal, tiba-tiba dah ada 2 buah alat pemintal. Ya, dan subhanallah tuan-puan sekalian, ya, kisah ni disebut oleh Imam Ahmad, ya, dan demikianlah, ya, tawakal kepada Allah terus menambah keyakinan, keindahan, kenikmatan, ya, untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, kesyukuran dan sebagainya. Allah gantikan lebih baik daripada apa yang hilang. Kata Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ia ceritakan pula Hashim bin Al-Qasim menceritakan bagaimana Abu Hurairah telah menceritakan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki dengan isteri dia, ia tinggal di satu khemah. Kemudian kedua tak mampu nak buat apa-apa pun, ya, maknanya dalam keadaan yang susah lah gambarannya. Bila suami dia balik tuan-puan sekalian, ya, dalam keadaan yang sama-sama Allah uji dengan kesusahan, ya, tapi bila tengok suami tadi pergi usaha nak cari rezeki tapi balik juga dengan tangan kosong, ya. Jadi isteri ni rasa belas kasihan. Ya, tak nak cakap pada suami bahawa dia lapar. Ya, tak nak juga khabarkan kepada suami bahawa ya, tak ada apa-apa pun kat rumah kita. Sebab melihat suami dah keluar dah cari rezeki. Ya, jadi apa yang dia buat? Isteri ni bertawakal kepada Allah, sandar harapan kepada Allah dan cuba nak cakap elok-elok dengan suami dia. Tenangkan suami, tak apa, rehat dulu. Ya, saya cuba tengok apa yang boleh saya masak kat dapur. Ya, ambil periuk, didihkan air. Supaya menunjukkan bahawa ada sesuatu, nampak asap naik kat dapur ni. Sebenarnya isteri ni hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, panjanglah cerita dia. Tapi akhirnya tuan-puan sekalian, tawakal isteri itu bila dia balik semula ke dapur tadi tuan-puan, dia dapati dalam air tadi, dalam periuk tadi tu ada apa? Ada daging kambing. Ya, ada daging kambing. Masya Allah, subhanallah. Dan dia dapati kat dapur tu tepung gandum penggiling tu
berjalan tepung kandung berkiling. Lalu tuan-puan sekalian, wanita tadi terpaksa tumpahkan air. Sebab apa? Bila daging ada kat dalam tu, dia air tu naik kan, dia mendidih. Terpaksa buang air tu banyak sangat ni, dan terpaksa pula buang tepung-tepung tu. Sebab apa? Banyak sangat ni penggiling tu berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, demi Tuhan yang jiwa Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad SAW, berada di tangan kekuasaannya, berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan kisah itu. Apa Nabi kata? Lau akhadhat ma fi rahyaiha wa lam tanfudha la tahanatha ila yaumil qiyamah. Seandainya wanita itu hanya mengambil tepung yang ada di penggilingannya dan tidak menumpahkan tepung-tepung yang lain, tentulah penggilingan itu akan terus bekerja dengan sendirinya sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya, mungkin kita yang dengar, kita akan rasa, boleh ke macam tu? Sebab balik pada cerita yang tak boleh nak apung diri ke atas air tadi. Sebab apa? Kita tak yakin. Kita masih berbelah bagi. Kita masih banyak persoalan. Boleh ke? Boleh ke? Kita bukan bersandar dengan yang lemah, tuan-puan. Kita bersandar dengan Allah. Iza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lain bersandar dengan suami, bersandar dengan isteri. Mestilah kita akan terfikir-terfikir, boleh ke? Suami kita pun banyak makan ubat kencing manis, darah tinggi. Ya, isteri kita tu pun ya kuat mengantuk, kuat tidur. Boleh ke bersandar dengan dia? Kita manusia penuh kelemahan. Tapi Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Ya, segala-galanya qadir ala kulli syai', berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, ya, supaya tidak berbelah bagi hati kita, biar bulat tawakal kita pada Allah, maka ya marilah kita selalu ya mencari ilmu ma'rifatullah untuk kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Datangnya ujian-ujian kehidupan anggaplah sebagai latihan untuk membulatkan, menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak cuba, tak masuk dalam sungai, tak masuk dalam kolam, tak angkat kaki kanan, kaki kiri kita tadi, selama-lama kita takkan dapat melalui latihan tawakal tadi. Makna takkan dapat lalui latihan untuk boleh terapung. Selagi tak masuk dalam air, ya, selagi tak angkat kaki dua belah, selagi tak baring dalam air, takkan dapat untuk terapung dalam air. Demikianlah tawakal memerlukan tadribat, riyadhah, ya, memerlukan latihan-latihan, dan Allah datangkan ujian kehidupan, amanah kehidupan. Sebenarnya sebagai latihan untuk lebih baik lagi tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, ya, sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla atas segala kelemahan, kesilapan, kekurangan kita. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan-puan boleh subscribe YouTube Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online. Ya, minta anak-anak, kawan-kawan, ya, kaum keluarga boleh subscribe rangkaian tersebut. Dalam tu dihimpunkan pengisian-pengisian ilmu, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan untuk jangka masa yang panjang memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan ilmu Allah itu ya menjadi ilmu yang bermanfaat sangat kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Jemput tuan-puan, silakan ya untuk tabung bencana COVID melalui akaun Yayasan Integrasi Al-Hufaz, dan juga jemput untuk daftar seminar tajdid diri, insya-Allah akan bermula pada awal Ogos ya. Sama-sama kita bertemu dalam seminar tajdid diri. Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa
manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
kuasamu, libat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa, subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.